Seterusnya kita pergi pula kepada perincian yang kedua, iaitu kegiatan ekonomi. Sekejap tadi cikgu sudah terangkan laluan perdagangan Timur Barat yang cikgu rasa pelajar-pelajar telah memahami. Arah berwarna merah itu menunjukkan jalan laut, dan jangan lupa ada satu lagi jalan yang telah cikgu terangkan, iaitu jalan sutera ataupun dipanggil juga dengan jalan darat. Ini adalah gambar ramuan yang biasa diletakkan oleh ibu kita ataupun bapa kita sewaktu memasak, sama ada memasak sup ataupun memasak kari. Apa yang gambar yang ditunjukkan ini? Nanti kita akan tengok lebih lanjut lagi. Ini adalah kelompok-kelompok yang dipanggil rempah. Jadi pelbagai jenis rempah, dan kebanyakan rempah ini ditanam secara subur di alam Melayu. Ada rempah yang ditanam dan ada juga yang rempah yang diperolehi daripada hasil hutan. Rempah sekarang yang dikisar dan dibuat serbuk, rempah yang biasa digunakan untuk sup ataupun dipanggil sup bunjut. Antara rempah yang belum dijadikan serbuk ataupun belum dikisar dengan rempah yang sudah dikisar. Kalau pelajar tengok, kegiatan ekonomi di alam Melayu ini terdiri daripada 4 asas yang utama, iaitu pertanian, perdagangan, mengutip hasil hutan, perlombongan dan pembuatan. Ini adalah contoh pertanian, iaitu menanam padi sawah. Penanaman padi sawah, menanam buah-buahan, menternak ikan, memungut hasil perikanan, menjual produk-produk ataupun hasil-hasil pertanian, menjual ataupun mengeksport barangan yang dihasilkan. Ini adalah contoh satu perdagangan yang cikgu sebut sebelum ini, iaitu Silk Road ataupun laluan sutera, dan dipanggil juga jalan darat. Hasil laut yang juga terdapat di negara kita. Gambar bagaimana nelayan cuba mendapatkan hasil laut melalui kegiatan memukat. Kraftangan yang bercorak kerang dan dijadikan perhiasan ataupun barang kraftangan untuk cenderamata yang menarik. Hasil hutan seperti kayu-kayu, sarang burung dan sebagainya. Hasil hutan daripada rotan yang dibuat kraftangan. Selain daripada rotan, buluh juga boleh dijadikan produk untuk kraftangan dan boleh dijual kepada pedagang-pedagang. Ini adalah rotan daripada sumbernya yang asli di dalam hutan. Rotan yang dikumpulkan
Ini pula adalah sarang burung yang merupakan salah satu daripada produk istimewa terutama sekali di Sabah. Keadaan burung yang membina sarang di dalam ataupun di atas dinding gua, cara-cara mengambil sarang burung yang memerlukan keberanian dan kemahiran serta pengalaman dan kepandaian. Madu, salah satu daripada produk hasil hutan yang dikeluarkan oleh lebah. Cara mengambil madu lebah. Jenis-jenis lebah yang mengeluarkan madu. Ini adalah sarang bagi lebah yang sedang dipenuhi oleh madu. Kegiatan mendulang biji, iaitu biji timah dan biji besi serta emas. Ini contohnya hasil daripada mendulang dan dapat emas. Kerana negara kita kaya dengan pelbagai jenis bahan galian dan kita perlu rasa bersyukur dengan keistimewaan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kuali untuk mendulang. Barangan-barangan kemas yang dihasilkan daripada aktiviti dan penemuan emas daripada aktiviti mendulang. Contohnya emas yang dibuat jongkong. Gambar yang menunjukkan masyarakat tradisional Melayu sedang mendulang. Hasil daripada dulang, contohnya mendulang biji besi, lalu biji besi tersebut dijadikan senjata-senjata untuk digunakan oleh manusia. Sekarang kita tengok aktiviti ekonomi masyarakat kerajaan alam Melayu, dan yang terpenting adalah kegiatan pertanian. Dan dalam kegiatan pertanian ini, aktiviti ataupun kegiatan ekonomi yang terpenting adalah tanaman padi. Padi ini apabila dituai akan dibuang kulitnya dan dipanggil beras. Beras itu kemudiannya dimasak dan dipanggil pula nasi. Pertama kita tengok kerajaan Funan, Champa dan Angkor. Ketiga-tiga kerajaan ini terletak di lembah Sungai Mekong yang subur. Hujan membekalkan air ke Tasik Tong Lisap untuk dialirkan ke sawah padi dan dapat menyuburkan padi sawah. Bare ataupun empangan ataupun takungan air dibuat untuk menyimpan air, manakala padi pula dituai 3 hingga 4 kali setahun. Di Champa, ketua air di setiap kampung menyelenggarakan terusan dan daik. Daik ini adalah benteng, tembok yang panjang ataupun boleh juga kita panggil batas. Batas untuk membatasi air-air di sawah-sawah padi. Seterusnya kita tengok kerajaan Majapahit yang terletak di Pulau Jawa. Pulau Jawa mempunyai tanah yang subur untuk pertanian. Contoh, Begawan Solo iaitu sungai yang terkenal dan ada dicipta lagu untuknya. Sungai Berantas yang membekalkan air untuk tanaman padi di sawah-sawah padi. Sistem pengairan juga dibina dan ini meningkatkan pengeluaran hasil padi.
Seterusnya kita tengok Sriwijaya juga merupakan sebuah kerajaan yang mementingkan tanaman padi. Padi sawah ditanam di kawasan pedalaman Tair Palembang, terutamanya di tanah tinggi Pasemah dan juga Hulu Musi. Selain daripada padi sawah, kita tengok juga hasil pertanian yang lain yang juga cukup penting kepada kegiatan perdagangan di alam Melayu, iaitu rempah ataupun dikenali juga himpunan-himpunan rempah dipanggil rempah ratus. Perhatikan petak yang berwarna kuning. Rempah ratus ditanam sebagai tanaman dagangan ataupun tanaman jualan. Contoh-contoh rempah adalah bunga cengkeh yang ditanam di Kepulauan Maluku, buah pala di Pulau Banda, lada hitam ataupun black pepper yang terkenal sehingga sekarang ditanam di Sumatera dan Pulau Jawa. Masyarakat, tengok di sebelah kanan, masyarakat alam Melayu juga terlibat dengan kegiatan menangkap ikan. Contohnya di sawah, di paya dan di sungai, ada juga di laut. Ada juga yang mengumpul kulit kura-kura untuk dibuat hiasan. Manakala tanaman-tanaman lain, contohnya pisang, tebu, bijian, kekacang, kelapa, sayuran dan buah-buahan. Contoh rempah yang dikeluarkan oleh alam Melayu. Nanti kita akan tengok dalam bab latihan apa yang dimaksudkan dengan rempah. Apa saja yang diletakkan dalam makanan itulah rempah. Antara rempah yang belum dikisar dengan rempah yang telah dikisar dan dijadikan serbuk. Contohnya serbuk kunyit, serbuk kari, serbuk cili. Manakala rempah yang lain contohnya kayu manis, buah pelaga, lada hitam, lada putih, jintan putih, jintan manis, ketumbar, cengkeh. Banyak lagi nama-nama lain untuk rempah. Yang bulat-bulat bercorak batangan itu adalah kayu manis, halia, buah pelaga, bunga lawang. Itu ada contoh-contoh